masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini, saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, inspirasi Korea Islam. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my palang kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my palang kaji selidik sekarang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman, dan kita berbicara seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam. Kita bawakan segmen Tafakuh Fiddin. Pada malam ini berbicara bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan Cik Marasam Ahmad, Fedul Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, berada di talian saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Cik Asam kita? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih lagi kita nak bicarakan pada minggu ini, dah masuk minggu ke-19 perbincangan kita Tafakuh Fiddin. Kita dah sentuh minggu lepas bagaimana seorang lelaki, ciri-ciri ataupun syarat yang perlu ada pada seorang wanita untuk dinikahi bagi menjamin kesejahteraan perkahwinan, kelangsungan perkahwinan. Begitu juga seorang lelaki dan seorang wanita yang pilih lelaki bagaimana, itu dah digariskan dalam perbincangan kita menerusi adab nikah kahwin. Dan pada malam ini kita nak sentuh bahagian selanjutnya tentang adab suami isteri pula. Ini yang kita nak fokuskan. Kalau sebelum ni kita berbicara kepada mereka yang baru nak masuk pra perkahwinan, dan kini mereka yang dah ada dalam perkahwinan pun boleh sama-sama fahami apa yang nak kita sampaikan pada malam ini. Silakan Cik Asham bicara kita. Ya, terima kasih Saudara Faiz. Para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah kita masuk kepada perbincangan yang masuk ke bahagian yang ketiga sebenarnya. Betul. Jadi perbahasan kita ni, kalau masih ingat lagi, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, nak kahwin ke tak nak kahwin? Yang tu kita bincang awal dahulu, sama ada patut berkahwin ke patut membujang. Jadi kita dah selesaikan perbincangan itu. Kemudian kalau nak kahwin, maka kita ke perbincangan berikutnya. Kalau nak kahwin, maka apakah ciri-ciri orang yang patut diambil sebagai suami, ciri-ciri seorang yang patut diambil sebagai isteri. Jadi itu pun kita sudah selesai perbincangannya. Jadi pada minggu ini kita nak masuk kepada matlamat utama perbincangan ini, iaitu adab pergaulan suami isteri. Jadi nama kitab yang kita bahaskan daripada Ihya Ulumuddin ini adalah kitab Adabun Nikah, adab-adab nikah kahwin. Jadi dalam bab yang ketiga ini kita akan membincangkan apakah adab pergaulan suami isteri yang digariskan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya di dalam Islam. Yang kedua, apakah dia perkara-perkara yang boleh mengekalkan sesuatu perkahwinan itu. Dan yang ketiga, kita akan bahaskan apakah dia kewajipan-kewajipan suami dan apakah pula kewajipan-kewajipan seorang isteri. Jadi kita mula dahulu dengan kewajipan seorang suami di dalam
menunaikan hak pergaulan suami isteri itu. Jadi menurut Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Adabun Nikah, kitab adab nikah kahwin ini ada 12 perkara di mana seorang suami itu hendaklah berlaku adil dan beradab terhadap isterinya. Jadi dia kena adil dan dia kena beradab terhadap isterinya dalam 12 perkara. Jadi kita sebut dahulu 12 perkara itu, kemudian kita akan cuba bahaskan satu persatu perkara-perkara yang disebutkan itu. Ya, yang pertama, hendaklah adil dan beradab dalam soal walimah, soal kenduri perkahwinan itu, kenduri kahwin itu. Yang kedua, hendaklah juga seorang suami itu adil dan beradab dalam soal pergaulan dengan isterinya. Yang ketiga, dalam soal gurau sendanya, itu pun dibahaskan juga. Kemudian yang keempat, dalam soal pengurusan rumah tangga. Itu pun kena adil dan beradab. Yang kelima, dalam soal kegairahan. Kegairahan hidup rumah tangga. Itu pun ada perkara-perkara yang mesti ditunaikan. Kemudian yang keenam, dalam soal nafkah. Yang ketujuh, jadi nafkah ini mungkin nafkah yang berupa keperluan hidup. Tapi yang ketujuh ini juga berupa nafkah juga, tapi ini nafkah yang bersifat akliyah, iaitu tunjuk ajar. Maka itu pun menjadi adab yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Dia bertanggungjawab untuk memberikan tunjuk ajar. Jadi kita akan bincangkan ini. Yang ke-8, dalam soal pembahagian. Ini kalau yang berkahwin lebih, contohnya. Jadi macam mana nak berlaku adil dari segi pembahagian perhatian itu. Memberikan perhatian yang adil kepada semua isterinya. Kemudian yang ke-9, dalam soal mendidik isteri yang nusyus. Isteri kadang-kala boleh juga terlajak, sehingga membawa kepada tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai nusyuz. Tapi adakah kalau nusyuz maka suami boleh buat apa yang dia nak buat kepada isterinya? Tidak sedemikian. Maka ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya yang mesti diraikan. Yang ke-10, dalam soal hubungan seks, iaitu jima. Dan yang ke-11, dalam soal kelahiran. Bila dah beranak pinak, maka apakah tugas dan tanggungjawab seorang suami? Kemudian yang terakhir sekali, dalam soal cerai, dalam soal talak. Kalaulah perkahwinan itu tidak berjaya sekalipun dan keputusan telah dibuat untuk menamatkan perkahwinan itu yang dinamakan sebagai talak, maka ada juga di sana peraturan-peraturan, adab-adab yang mesti diraikan oleh kedua-dua pihak. Tak boleh nak suka hati saja, kerana perkahwinan itu adalah merupakan sesuatu yang amat besar di sisi Allah. Sesuatu yang amat berat di sisi Allah. Jadi bukan perkara yang kita boleh tangkap muat, nak buat macam mana, kita boleh main-main sesuka hati. Jadi kerana perkara ini akan membawa kepada nasib akhir kita di akhirat kelak nanti. Kita kena ingat di situ. Ini bukan benda sampingan, sambilan yang kita boleh buat secara sembarangan, kerana bukan benda dunia semata-mata. Kerana akibatnya kita akan lihat di akhirat kelak. Jadi kita akan pergi satu persatu dari segi huraiannya. Jadi kita mulakan dengan adab yang pertama, iaitu dalam soal mengadakan kenduri kahwin, yang kita sebut sebagai walimah. Sebagai walimah ini adalah merupakan suatu perkara yang umum diadakan, tak kira lah
sama ada orang Islam ke orang bukan Islam ke, kebiasaannya setiap perkahwinan itu diraihkan. Kerana perkahwinan itu adalah merupakan suatu peristiwa yang sepatutnya menggembirakan. Sebab itu bila dia gembira, maka kita mengajak orang ramai untuk berkongsi kegembiraan itu. Kita mengajak orang ramai dan kita mengadakan jamuan kepada mereka. Tapi ada kau buat kenduri kerana perceraian? Tak ada kan? Kerana perceraian itu bukanlah sesuatu yang seronok, yang menggembirakan. Jadi tak ada orang buat kenduri apa? Kenduri bercerai. Bagi makan pada orang. Tak ada orang buat macam tu. Tetapi dalam soal perkahwinan ini, maka digalakkan. Jadi dalam Islam, jadi kita orang Islam, kita kena tahu apa hukum hakamnya setiap apa yang kita buat tu. Jadi kita kena mulakan dengan hukum asalnya dahulu. Jadi hukum asal mengadakan kenduri kahwin ini adalah sunat. Hukumnya sunat. Maknanya apa? Maknanya sunat ni tidak wajib. Tetapi amat digalakkan. Amat digalakkan kerana ia diamalkan. Dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak kata wajib. Kalau Nabi kata wajib, takut jadi susah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mengambil berat terhadap kebajikan umatnya. Jadi ada banyak perkara dalam agama itu dia masuk dalam kategori digalakkan. Yang wajib ni ada beberapa perkara saja. Yang wajib ni ada beberapa perkara saja yang basic. Tetapi kebanyakan perkara itu adalah perkara yang elok dibuat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkannya. Jadi Rasulullah dalam soal, hatta dalam soal beruh gigi sekalipun, ada disebut satu hadis, kalaulah tidak kerana aku takut nak memberatkan umat aku. Rasulullah dia takut, begitulah kasihnya baginda pada umatnya, maka baginda takut bimbang, takut susah. Dia bukan bawa agama ini untuk menyusahkan umat dia, tapi untuk menyenangkan mereka hidup. Senang hidup di dunia, apatah lagi di akhirat. Kedua-duanya nak suruh senang. Jadi Rasulullah tidak mewajibkan kenduri kahwin ni kerana tak nak menyusahkan. Begitu sebagaimana Nabi SAW kata, kalau aku tak takut nak menyusahkan umat aku akan fardukan kepada mereka itu berus gigi setiap kali nak sembahyang. Jadi sedangkan dua gigi itu sunat, maknanya membersihkan gigi supaya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang bersih. Elok dibuat, akan tetapi tidaklah sampai wajib. Kalau setiap kali nak sembahyang nak kena buah gigi, jadi bayangkan itu tentulah sesuatu yang menyusahkan. Tetapi kalau sekiranya dengan pilihan, barangkali kalau kita tak dapat buat setiap kali waktu sembahyang pun, mungkin pagi, subuh kita boleh, kemudian malam masuk maghrib tu sekali lagi, mana 2 kali sehari contohnya. Kerana ia adalah merupakan suatu yang sunat. Maka begitu juga dengan soal kenduri kahwin ini. Kenduri kahwin ini hukumnya adalah sunat. Tetapi kita lihat berapa ramai orang yang tidak meraihkan hukum ini. Jadi perkara yang sunat hendaklah diletakkan sebagai sunat. Akan tetapi ada orang yang telah terlalu memberat-beratkan perkara ini sehingga dia buat perkara yang dia tak mampu. Yang disunatkan adalah kenduri, tetapi bukannya kenduri yang besar. Bukan berlebih-lebih. Berlebih-lebih sehingga memberatkan kita, sehingga kita menjadi masalah pula perkara itu. Sebab itu pentingnya untuk sebab itu katanya Nabi tak nak menyusahkan umat, tapi sekarang dah terbalik, kita sendiri yang menyusahkan diri sendiri. Kita sendiri. Jadi sebab apa menyusahkan diri sendiri itu? Kerana kita tidak tahu bagaimana sunnahnya. Kita tak tahu bagaimana amalan ini dibuat pada zaman Rasulullah. Bagaimana ia diamalkan oleh orang-orang yang saleh daripada para sahabat, tabi'in. Sebab itulah pentingnya untuk kita mengaji. Pentingnya untuk kita belajar, mengetahui apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Apa yang disebut dalam athar, dalam sejarah, dalam tradisi kita. Supaya kita faham kedudukan sebenar sesuatu
perintah agama, kedudukan sebenar, sesuatu larangan agama itu. Jadi kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tangan Abdurrahman bin Auf kekuning-kuningan, macam tanda orang pakai inai. Tanda orang pakai inai. Jadi sedikit cerita tentang Abdurrahman bin Auf ni. Beliau adalah salah seorang daripada muhajirin. Jadi dia ni orang kaya. Jadi di Mekah itu dia bisnesmen yang besar. Tetapi bila datang perintah supaya berhijrah, maka demi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah, tinggalkanlah segala harta bendanya di Makkah itu. Pergilah dia ke Madinah itu, apa sehelai pinggang, tak ada apa yang ada. Jadi bila sampai ke sana, kaum Ansar menyambut dengan tangan yang terbuka saudara-saudara mereka yang berhijrah daripada Makkah itu. Jadi mereka menawarkan untuk membantu membantu Abdurrahman bin Auf, salah seorang daripadanya. Nak suruh kami tolong kau macam mana? Perlukan apa? Beritahu. Tetapi Abdurrahman bin Auf tak nak bergantung kepada pertolongan orang. Jadi apa yang dia mula-mula minta? Tunjukkan kepada aku di mana pasar. Dia tunjukkan di mana pasar. Jadi supaya dia dapat berniaga. Jadi mungkin dia minta bantuan modal sedikit untuk dia memulakan suatu perniagaan. Jadi kita tak nak ceritalah apa perniagaannya. Akan tetapi hasil daripada perniagaan itulah beberapa ketika, beberapa minggu, maka dia dah dapat kahwin. Maka itulah Rasulullah tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mahadha? Ni apa ini?" Maka faqala tazawwajtu imra'atan. Aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, dia kata. Dengan maharnya emas sekadar sebiji tamar. Macam itulah. Kadar emasnya macam sebiji tamar, berat emas itu. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu laka." Semoga Allah memberkati perkahwinanmu. Itu perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah dan kita disunatkan mengucapkannya kepada pengantin baru. Tapi walaupun kita tahu ni lagu dah dibuat lagu oleh Mahir Zain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi adakah kita amalkannya? Kalau kita tak tahu, mungkin ramai yang dengar lagu, sedapnya lagu ni. Dia tak tahu lagu. Asalnya adalah merupakan doa yang kita ucapkan kepada pengantin baru. Jadi sepatutnya kita pergi kahwin, tempat orang kahwin itu, maka kita ucapkanlah doa itu kepada mereka, kepada kedua-dua pengantin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Macam tu. Tak kisah gitu saya cara. boleh nyanyi. Suara sedap boleh. Jadi begitu, kita meraihkan, kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin yang kita nak sebut sekarang adalah sunnah dari segi Majlis. Mengadakan majlis itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah kenduri walaupun sekadar seekor biri-biri. Jadi kalau kau mampu seekor biri-biri, maka buatlah seekor biri-biri. Jadi begitu maknanya mengikut kemampuan. Jadi jangan jadi masalah yang Faiz sebutkan tadi itu apabila kita tidak mengukur baju di badan sendiri, kita tidak tahu duduk perkara itu. Jadi perkara itu adalah sunat. Jadi kenapa kita nak memberatkan diri kita dalam perkara sunat sehingga mungkin kita mengabaikan perkara yang lebih utama, yang lebih besar. Sebab itu pentingnya untuk kita faham perbezaan hukum syarak itu. Bukannya saja-saja je Allah Ta'ala meletakkan hukum itu berbagai-bagai. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh.
ada yang haram. Jadi ada yang harus. Jadi semua itu menunjukkan martabat yang berbeza supaya kita tahu keutamaannya itu di mana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam soal Sebelum kita masuk yang kedua, kita nak berehat sekejap. Sebelum kita dengarkan perbincangan kita lanjut tentang apa yang sepatutnya adab pergaulan suami isteri. Tadi dah selesai dah isu majlis ni. Walaupun sekarang PKPB tak boleh buat lah. Lagi. Tapi tak apa. Itu dah kita bicarakan. Nanti kita sambung lagi selanjutnya perbincangan kita tentang Tafakur Fiddin. Jadi ada jangan ke mana, kembali selepas ini. Tafakur Fiddin, inspirasi Euforia Islami. Selamanya kau yang satu, ya Ilahi, hanya padamu ku serah jiwaku, kau tempatku mengadu. Zikirku juga tak bisa memadai.
Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Folia Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Bicara kita dalam Tafakur Fiddin. Masih lagi bersama dengan Cik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. InsyaAllah kita dengarkan tadi awal tentang bagaimana mengadakan kenduri kahwin itu, adab pergaulannya suami isteri dalam kita nak mulakan salah satu perkahwinan itu yang disunatkan untuk kita melakukannya. Tapi macam yang Encik Asam sebutkan tadi, ukur baju di badan sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyusahkan umatnya. Kita pula dah nak menyusahkan diri sendiri, akhirnya terbeban kepada perkara yang tidak sepatutnya. Dan insyaAllah kita sambung lagi perbincangan Encik Asam. Ya. Terima kasih Faiz, para pendengar yang saya muliakan. Jadi berkait dengan soal mengadakan walimah ataupun kenduri tadi lagi. Jadi disebutkan bahawasanya sunat juga mengucapkan tahniah kepada pengantin baru. Saya sebut tadi perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi maka hendaklah dikatakan kepada pasangan suami isteri yang baru berkahwin itu dalam satu hadis, barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang dibuat lagu oleh Mahir Zain itu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi lagu itu ma'ruf, terkenal. Jadi kalau yang tak tahu tu pada malam ini kita nak khabarkan kepada mereka bahawasanya itu adalah ucapan yang sepatutnya kita ucapkan kerana ia datang daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana sepatutnya kita ini mengucapkan tahniah kepada pengantin baru. Ini tidak. Kita pergi kenduri kahwin, pergi bawa hadiah makan kenyang tambah lagi. Tapi yang Nabi suruh buat, kita tak buat. Katanya, ada kau pergi ucap tahniah kepada pengantin? Tak. Tak jumpa pun. Tapi mungkin ada yang ucapkan. Bukan saya kata semua tak buat. Tapi tak buat mengikut yang sepatutnya. Jadi kalau lepas sekarang kita ucap tahniah, sambung lagi dengan doa yang nanti. Sekarang kita dah tahu, maknanya kita jumpa barakallahu lakuma sekurang-kurangnya. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pengantin pun rasa lebih gembira, seronok. Orang setiap datang mendoakan mereka. Setiap tetamu yang datang jumpa barakallahu lakuma, bukan begitu, mendoakan dia. Itu lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa itu maka perkahwinan itu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat kita kepada sesama kita. Jadi dalam soal perkahwinan ini, itu adalah merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan. Jadi kita kena tunjukkan kegembiraan kita juga terhadap apa yang menggembirakan saudara kita. Kerana tidak dikira seorang itu beriman sehinggalah dia kasih, suka sesuatu kebaikan berlaku kepada saudaranya sebagaimana dia suka benda itu berlaku pada dirinya. Begitu. Itu perkara yang kedua dalam soal walimah tadi, berkaitan dengan walimah tadi. Kemudian yang ketiga, sunat juga mewar-warkan perkahwinan itu. Bukannya kita buat secara senyap-senyap. Jadi tujuan daripada kenduri itu adalah untuk supaya orang tahu, supaya orang kenal yang ini sudah berkahwin. Ini yang lakinya perempuan. Sebab itulah dalam tradisi kita adanya bersanding, duduk dua tu supaya yang datang tahu ini suaminya dan ini isterinya. Itu tujuannya, untuk memperkenalkan pengantin kepada tetamu. Apa gunanya buat kenduri besar-besaran tetapi orang yang sampai, kau kenal ke siapa yang kahwin? Entah, aku tak tahu. Aku tahu, yang ni aku tahulah lelaki tu, perempuan ni siapa aku tak tahu. Yang ni aku tahulah perempuan tu, tapi aku tak tahu suami dia macam mana. Yang duduk kat dalam semua tak tahu. Jadi maka tak sampailah satu tujuan penting daripada kenduri itu, iaitu untuk mewar-warkan, mengisytiharkan
kepada semua orang, dua ni, yang ni suami, yang ni isteri. Kalau kau jumpa kat pasar, kau jangan tuduh-tuduh pula dia ni bawa anak orang ke apa semua. Ini bini dia. Macam tu, supaya Itu semua orang lah. kenal. Itu tujuannya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslun bainal halal wal haram ad-duf was saut. Yang membezakan di antara yang halal dengan yang haram itu, mana hubungan yang halal dengan hubungan yang haram itu merujuk kepada perkahwinan ni sebenarnya. Ad-duf was saut ialah gendang dan juga suara manusia. Maksudnya suara yang mengheboh-hebohkan perkahwinan itu. Mungkin ada di sana nyanyian-nyanyian yang meraihkan perkahwinan itu. Maka dalam nyanyian itu dipukulnya gendang, dimainkannya alat muzik yang menarik perhatian semua orang bahawasanya ada pengantin baru. Maka dalam Islam perkara ini juga adalah merupakan suatu yang sunat. Jadi dalam satu hadis lagi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'linu hadzal nikah. Hendaklah engkau iklankan nikah. Maknanya engkau jadikannya suatu yang diketahui oleh umum. Iklankan, maknanya hebohkan pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid, dan buatlah di masjid. Maknanya tujuan buat di masjid tempat orang ramai supaya orang tahu. Wadribu alaihi bid-dufuf, dan pukulkanlah bagi menandakan perkahwinan itu, pukulkanlah gendang-gendang. Kalau dalam budaya kita ada kompang, kan? Jadi kompang itu sendiri adalah merupakan amalan kita. Bentuk bagaimana kita meraihkan hadis ini. Pasal Nabi suruh buat bising. Nabi suruh maklumkan. Jadi macam mana caranya? Itu mengikut budaya tempatan masing-masing. Dalam budaya kita orang Melayu, maka kita ada apa yang dinamakan sebagai kompang. Maka kita gunakanlah kompang itu dengan sebaik-baiknya, gunakanlah dengan cara yang paling kreatif yang kita mampu, supaya dapat tercapai tujuan daripada suruhan itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perkahwinan itu dapat diwar-warkan. Dapat diwar-warkan. Jadi tidaklah perkahwinan itu jadi macam kelam, je macam pergi kenduri, macam pergi tempat kenduri arwah. Kan? Kalau arwah pergi tempat majlis kenduri arwah tu, lainlah cerita, senyap je. Orang cakap pun tak angkat suara. Itu pasal suasana orang bersedih. Jadi kita bercakap ni tentang suasana yang menggembirakan, yang membuka suatu lembaran baru dalam hidup seseorang. Maka sepatutnya lah ia diadakan dengan suatu suasana yang menaikkan semangat, yang memberikan kemeriahan. Asalkan apa yang dibuat itu tidak berlebih-lebihan. Kembali kepada hukum asal yang kita sebutkan tadi. Hukum asalnya adalah sunat. Walimah itu hukumnya sunat. Jadi maka janganlah kita berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara yang sunat itu buat mengikut kadar kemampuan kita yang tak sama. Kadar kemampuan kita tidak sama. Jadi kalau tak sama, maka apa dia punya tipsnya? Tipsnya adalah ukur baju di badan sendiri. Jadi kalau mampu kenduri itu kadar seekor biri-biri, cukuplah seekor biri-biri. Kalau kita mampu lembu, silakanlah seekor lembu. Kalau memang kita ni ramai kenalan, kaum keluarganya besar, dan kita pun mampu. Yang penting kita mampu. Buatlah 2 ekor lembu pun, 3 ekor pun, terserah kepada kita. Mengikut kemampuan masing-masing. Bahkan saya pernah lihat orang yang kurang kemampuan, kendurinya apa? Kendurinya nasi bungkus. Ini berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Dia hanya mampu menyediakan nasi bungkus kepada Tok Imam, kepada tetamu yang dekat-dekat, mungkin sekitar untuk 2-30 orang. Tapi itu yang dia mampu. Maka Alhamdulillah. Kerana dia sudah buat sunnah Nabi SAW.
Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sunnah Nabi itu diamalkan mengikut kemampuannya. Dan dalam melaksanakan sunnah itu, dia tidak membazir. Dia tidak menunjuk-nunjuk kepada orang sesuatu yang sebenarnya dia tak mampu buat pun. Tetapi kerana nak menunjuk-nunjuk, maka dia buat juga perkara itu. Maka dia tak dapat pun pahala mengikut sunnah. Yang dia dapat adalah dosa kerana riak, dosa kerana menunjuk-nunjuk. Ini masalahnya apabila seseorang itu tidak menghalusi asal usul perbuatannya dan bagaimana sesuatu amalan agama itu dibuat di dalam sunnah. Dalam sunnah Nabi, dalam amalan orang-orang yang soleh bagaimana. Itu yang menjadi petunjuk kepada kita. Ya. Saya. Okey, Cik Akram, itu perbincangan kita selanjutnya berkaitan dengan, kita masih lagi yang pertama pun tentang mengadakan kenduri kahwin itu sendiri, adabnya bagaimana agar kita buat sesuatu tu berdasarkan ilmu. Saya suka apa yang Cik Akram sebut, hari ini kita risau tapi semuanya bergantung pada niat masing-masing lah. Setengahnya letakkan di media sosial dengan niat kita nak ni majlis yang kita nak macam ni caranya, macam tadi kita risau ianya jadi satu perkara yang berdosa pula sehingga kita datangkan riak, datangkan megah atas benda yang kita buat daripada sunnah Nabi ini. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak bicarakan. Kejap lagi kita akan masuk yang bahagian kedua dalam adab pergaulan suami isteri ini dan adab nikah kahwin. Jadi perbincangan kita akan teruskan dalam Tafakur Fiddin kembali seketika nanti. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Melaka 89.5 FM. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. IKIM Inspirasi Inforia Islami, terima kasih atas perhatian anda. Tahniah juga kami ucapkan kepada rakan-rakan kita mungkin yang baru je masuk ke alam perkahwinan. Ini perbincangan untuk semua orang, faham ibu ayah, pasangan suami isteri yang mungkin dah 5-6 tahun kahwin tapi ada lagi perkara-perkara yang tak sempat dipelajari. Inilah kita buka ruang perbincangan dalam Tafakur Fiddin untuk kita sama-sama tambah ilmu. Macam yang Cik Asam sebut awal siaran kita, apa yang penting adalah
bagaimana kita di akhirat nanti untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kewajipan yang kita buat dalam perkahwinan kita. Dan semuanya yang kita buat tu kenalah bersandarkan kepada ilmu yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Islam menerusi Al-Quran dan Sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak sambung perbincangan kita untuk adab yang kedua dalam adab pergaulan suami isteri ini. Syekh, silakan. Ya. Kita masuk kepada perkara yang kedua. Perkara yang pertama tadi adalah merupakan pembukaan kepada perkahwinan. Saya. Perkara awal. Hari yang pertama kahwin tu kenduri, dibuat kenduri. Setelah akad maka diadakan kenduri. Tapi itu baru mukaddimahnya. Maka sekarang ni kita nak masuk kepada adab bila maka bermulalah suatu hidup berumah tangga. Maka di sinilah datangnya cabarannya yang sebenar. Saya. Jadi dalam soal ini maka dalam Islam digariskan apakah adab-adab yang sepatutnya menjadi perhatian, menjadi amalan kepada setiap kaum muslimin. Dan adab-adab ini tidak lain daripada apa yang ditinggalkan, yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kita kasih. Dan umat Islam merasa sangat terhiris perasaannya, sangat marah apabila kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipersenda-sendakan, dipermain-mainkan oleh musuh Islam. Jadi hendaklah kita sedar bahawasanya kita sentiasa sedar sepatutnya bahawasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa hidup. Dia tidak pernah mati meninggalkan kita. Hidup bagaimana? Hidup dalam kehidupan kita itu sendiri. Kerana kita hidup itu adalah menghidupkan sunnah baginda. Seluruh kehidupan kita itu adalah menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga dalam soal nikah kahwin ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak dan budi pekerti yang sepatutnya ada pada setiap lelaki yang bergelar suami, dan juga bagaimana sepatutnya tingkah laku seorang yang bergelar isteri. Jadi perkara yang kedua yang disebut sebagai adab pergaulan itu adalah suami hendaklah berakhlak baik terhadap isteri. Itu pertama. Dan bersabar terhadap karenahnya, dengan penuh kasih sayang kepada mereka disebabkan oleh kurangnya pertimbangan akal mereka. Jadi kita nak huraikan di sini, jangan disalah faham pula yang kata orang perempuan kurang akal pula. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang perempuan ini pertimbangannya bukan semata-mata akal, tetapi ada di sana aspek-aspek lain yang istimewa khusus untuk orang perempuan, yaitu aspek emosi. Dan aspek emosinya penting. Ini juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kerana emosi, sifat kasih sayang, sifat keibuan, sifat itu dominan dalam diri seorang perempuan. Dengan sebab sifat kasih sayang inilah maka seorang perempuan itu mampu menanggung penderitaan dan kesusahan mengandung. Bayangkan mengandung itu selama 9 bulan. Kemudian melahirkan, itu sesuatu yang amat menyakitkan. Kemudian sehingga putus susuan anak itu selama 2 tahun. Bayangkan untuk penjagaan khusus kepada anak yang dikandung sehingga dilahirkan itu mengambil masa kira-kira 3 tahun. Jadi kalau seorang perempuan itu tidak memiliki sifat keibuan, sifat kasih sayang yang tidak ada batasnya, maka tidak mungkin dia mampu melakukan semua ini. Dengan sebab itu adalah kelebihan seorang perempuan. Dan dengan sebab itulah maka nasib seorang lelaki itu sekalipun duduk di bawah tapak kaki seorang perempuan, iaitu ibunya. Syurganya itu di bawah tapak kaki ibu. Tidak boleh sama sekali dia
menderhaka kepada ibunya, hatta mengucapkan perkataan meremehkan perkataan ataupun ibunya sehingga kecil hati ibunya, maka itu pun boleh menyebabkan seseorang itu tidak bau syurga. Jadi besarnya kedudukan seorang perempuan itu di sisi Islam. Jadi kita nak huraikan di sini bagaimana seorang suami itu hendaklah berakhlak baik pada isterinya. Bagaimana? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah engkau, ini perintah, ini perintah Allah. Hendaklah engkau maknanya bermuamalah, melayan mereka, memenuhi keperluan mereka, bergaul dengan mereka, yakni dengan isteri-isteri kamu dengan ma'ruf. Ini dengan apa? Dengan mengikut lunas-lunas yang diterima oleh akal yang sehat, diterima oleh syariat, diterima oleh adab kebiasaan yang ma'ruf yang diketahui oleh semua orang. Hendaklah kita melayan isteri kita sedemikian sebagai suatu perintah daripada agama kita. Kemudian disebut juga di dalam ayat yang lain yang menyatakan besarnya hak seorang isteri itu kepada suaminya. Wa qala fi ta'zimi haqqihinna. Dan Allah Ta'ala juga berfirman pada menyatakan kebesaran hak mereka kepada suami masing-masing. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka mengambil darimu, yakni isteri-isterinya telah mengambil daripadamu suatu perjanjian yang amat berat. Maknanya apa tu? Maknanya akad nikah itu adalah merupakan suatu mitsaq, suatu perjanjian apabila seorang suami itu menyanggupi dengan jawab akad itu, maka dia menyanggupi. Qabiltu, aku terima nikahnya. Maknanya apa itu? Itu mitsaqan ghaliza, itu adalah merupakan suatu kesanggupan, suatu perjanjian yang amat berat. Jadi kalau berat, makanya kita tak boleh ringan-ringankan, tak boleh permain-mainkan soal ini. Tidak boleh kita pandang enteng tentang hak mereka, kerana kita dah sebut dalam perbincangan awal itu, salah satu daripada sebab kenapa orang-orang yang soleh, sebahagian orang yang soleh itu tidak mahu berkahwin ini. Kerana tanggungjawabnya itu, kerana mereka menyadari ini tanggungjawab yang berat. Jadi dibimbangi mereka tidak mampu menunaikan hak isteri itu dengan sewajarnya, maka dibimbangi di akhirat kelak akan jadi bencana kepada diri mereka pula. Maka dengan sebab itu, maka mereka mengelakkan daripada berkahwin awal-awal lagi. Jadi kerana memahami hakikat bahawasanya sesuatu perkahwinan itu adalah merupakan tugas dan amanah yang amat berat. Kemudian dalam satu lagi ayat disebut was-sahibi bil jambi, dan rakanmu yang berada di sisimu. Ayat itu maksud rakanmu yang berada di sebelahmu, di sisimu. Maka mengikut mufassir, maksud rakan, teman yang berada di sebelahmu adalah isterimu. Maknanya kita dengan isteri ini ibarat suatu dalam perjalanan, dan dialah rakan kita di dalam perjalanan itu. Dia sebut dalam Quran sebagai was-sahibi bil jambi. Jadi ini adalah 3 ayat yang saya petik dalam perbahasan Imam Ghazali yang menyatakan tentang besarnya hak yang ditanggungkan ke atas seorang suami apabila dia menerima seorang perempuan itu sebagai isterinya. Dalam satu riwayat Muslim, mungkin kita tak sempat nak habis perbincangan ini, jadi kita akan berhenti separuh perjalanan lah. Mungkin kita boleh sambung minggu hadapan. Kita sebut di sini satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim daripada hadis Jabir. Hadis ini hadis panjang. Hadis yang panjang, tetapi di sana ada suatu kenyataan
Nabi SAW, fattaqullaha fin nisa'i. Hendaklah engkau takut kepada Allah dalam soal urusanmu dengan kaum wanita, yakni dengan isterimu. Takutlah Allah dalam soal orang perempuan. Macam itulah, senang. Dalam soal orang perempuan ni, hendaklah kamu takut kepada Allah. Mungkin kamu tak takut pada dia, orang perempuan. Tapi yang kamu kena takut adalah Allah. Kerana Allah tengok, fa innakum, kerana sesungguhnya engkau akhadtumuhunna bi amanatillah, kerana engkau telah mengambil mereka, yakni isteri-isterimu itu, bi amanatillah, dengan amanah Allah. Maknanya bila kita sanggup itu, wali itu hanya transfer kewajipan daripada dia kepada kita, tapi kewajipan yang asal daripada mana? Daripada Allah. Itu amanah tu, bapa je hanya transfer amanah tu kepada kita, maka kita terima amanah itu. Hakikatnya kita menerima amanah itu daripada Allah. Allah berikan kepada kita wanita ini sebagai amanah. Mana bila amanah, kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan kepadanya. Jadi wa akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara perkara-perkara akhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan sebelum baginda wafat, ada 3 perkara yang baginda bercakap tentangnya, hatta taljali jalisanuhu, sehingga lidahnya dah tak boleh bercakap, mungkin dah tenggelam timbul, wa khafiya kalamu, dan sehingga akhir sekali tidak lagi didengari. Sampai begitu sekali keadaannya. Apa perkara? Ada 3. Ada 3. Dia kata yang pertama adalah ja'ala yaqulu as-salah as-salah. Pertama dia pesan tentang sembahyang, jangan kamu cuaikan sembahyang. As-salah as-salah. Kemudian yang kedua, wa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang di bawah tanggungjawab kamu, yang kamu miliki, mana hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Itu hamba perempuan, yakni la tukallifuhum ma la yutiqun, jangan kamu paksakan mereka buat itu dan ini yang mereka tidak mampu buat. Ini Rasulullah nak meninggal ni, nak wafat, masih ada lagi dia peringatkan tentang perkara-perkara ini. Selepas pada salat, jangan kamu menindas kaum wanita yang sepatutnya kamu lindungi. Allah, disebut Allah, fa innahunna awanun fi aidikum, kerana mereka itu adalah merupakan penolong-penolong yang berada di bawah kekuasaan kamu. Jadi yakni apa dia? Yakni mereka itu seumpama tawanan perang. Seumpama tawanan perang, yang engkau miliki, yang engkau pegang dengan amanah daripada Allah. Bukan kita buat sesuka hati. Dengan amanah daripada Allah, dan dihalalkan kepadamu tubuh badan mereka bi kalimatillah, dengan kalimah Allah. Jadi sabda Nabi SAW lagi sebagai penutup kepada perbahasan kita untuk kali ini, man sabara ala su'i khulqi imra'atihi a'tahu Allahu min al-ajri mithla ma u'tiya Ayyub ala bala'i. Barang siapa yang bersabar di atas keburukan akhlak isterinya, kebetulan Allah Ta'ala berikan isterinya tu akhlaknya kurang baik, tetapi diperintahkan kepada suami, engkau kena sabar. Kalau engkau bersabar, maka engkau akan memperolehi pahala daripada Allah seumpama dia kurniakan pahala kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Kita tahu Nabi Ayyub alaihi salam ditimpakan kepadanya dengan ujian yang amat berat, dengan penyakit yang menyerang, yang sangat menyakitkan. Jadi begitulah juga disebutkan dalam hadis ini, pahala seorang suami yang bersabar terhadap
akhlak isterinya. Tidak semuanya perempuan itu elok. Ada padanya itu sifat-sifat kemanusiaan. Kita akan bincangkan lebih lanjut. Sifat-sifat kemanusiaan. Ada sifat di samping sifat-sifat yang baik, ada terselit di sana sini sifat-sifat yang kurang baik. Jadi apabila berhadapan dengan sifat-sifat ini, maka hendaklah seorang suami itu bersabar. Begitu juga dengan seorang isteri. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Barang siapa yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya. A'taha Allah mithla thawabi Asiyah imrati Fir'aun. Maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya pahala sebagaimana pahala Asiyah, iaitu isteri Fir'aun. Bayangkan, itu isteri Fir'aun. Tengok macam mana perangai Fir'aun. Sebut Fir'aun pun dah tahu. Tak perlu kita jelaskan perangai Fir'aun ini. Kerana ma'ruf. Maka begitulah cabaran yang diterima oleh seorang isteri apabila berhadapan dengan suami yang sedemikian. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang amat besar di sisinya. Saya terima kasih Encik Azham untuk perbincangan kita pada kali ini, membawakan tajuk yang menjurus terus kepada adab suami isteri ini, dan insyaAllah kita nak sambung tak habis lagi sebenarnya tentang suami perlu berakhlak baik terhadap isteri ini dan bersabar dengan kerana isteri. InsyaAllah kita nak sambung minggu depan perbincangan kita Tafakur Fiddin setiap hari Selasa 9 malam. Sekali lagi terima kasih banyak Encik Azham untuk perbincangan kita. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rakan saya ceritakan serta bersama kami. IKIM Inspirasi Informa Islami Tafakur Fiddin bersua Minggu Harapan Selasa 9 malam bersama dengan kami di IKIM. Radio IKIM 2020 memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama. Subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Umpama sebutir permata, hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harap. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Informa Islam. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku baharu terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari laman web kami www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ikuti perkongsian ilmu terbaru dalam slot eksklusif. Pelajari dan dalami ilmu berkaitan nikah kahwin serta ilmu rumah tangga dan kekeluargaan menerusi rancangan Tafakur Fiddin Adab Nikah Kahwin setiap Selasa 9 malam. Perkongsian oleh Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Semestinya bersama kami di IKIM, Inspirasi Informa Islami. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Informa Islami. Apa
cerita warna pagi Dengarkan. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Kasim Bahali untuk Inspirasiku. Ramai yang terkesan doktor ya bila doktor cerita tentang apa yang doktor buat kajian ini, walaupun dana cari sendiri, bersusah payah 120 hari mengembara cari bulan bintang, cari fajar dan sebagainya, tapi doktor sebutkan ini semua sumbangan untuk umat. Mana biar orang dapat solat subuh tepatlah pada waktunya, menurut rujukan yang betul waktunya dan sebagainya. Jadi kita harap ramai yang juga berfikiran seperti doktor. Jadi sebelum tu saya ingin kongsikanlah beberapa tips lah dalam mereka yang sedang belajar ni ataupun berhasrat untuk mengajukan peringkat PhD ni. Jadi yang pertama sekali, dalam apa-apa pun yang kita nak buat, sama ada kita belajar ke untuk niaga ke ataupun dalam